Ya kot. Ikutlah. Okey, boleh. Boleh. Boleh kan? Okey. Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, saya Muhammad Sarizan bin Nuit. Saya akan membentangkan tentang laporan internship saya lah. Okey, internship saya ni dibuat di SMK SUK Keningau. Dan tajuk projek yang saya pilih, yang saya cadangkan untuk semasa internship ni dibuat adalah berkaitan dengan kursus pengurusan bengkel. Okey, ni dah bagi tahu kan tempat internship. Okey, dan penyelia institut saya adalah Encik Ramin, Cikgu Ramin Kudamun. Dia merupakan penolong kanan satu lah. Dan tempoh 14 minggu. Okey, untuk profil institusi, okey, sekolah SMK SUK ni dia terletak di daerah kecil SUK dan ini adalah kawasan pedalaman. Okey, Keningau Sabah dan dikenali sebagai SMAC. Penubuhan dan juga pembinaan SMK SUK ni bermula pada tahun 1999 dan terletak di atas tapak seluas 24 ekar dan mulakan operasi pada 5 Februari 2001. Okey. Lebih dulu saya cerita sikitlah sedikit tentang asal usul daerah SUK ni. Okey, daerah SUK ni nama dia diambil daripada nama sebatang sungai. Dekat Pekan SUK ni dia ada satu sungai kecil yang kita panggil Sungai SUK. Dan dia ada peristiwa sejarah dia tersendiri di mana SUK ni perkataan yang diambil daripada bahasa Murut dan majoriti di kawasan daerah kecil SUK ni adalah kaum Murut dan juga kaum Dusun. So SUK itu sendiri membawa makna mengaut ataupun menggayung. Dulu dia ada cerita dia lah. Di Sungai SUK ni dia ada banyak buaya, jadi orang-orang di sini tidak dibenarkan untuk turun di sungai tersebut. Mereka terpaksa menggunakan gayung, okey, untuk menggayung air, dan dari situlah perkataan SUK tersebut diguna pakai untuk asal usul daerah. Dia terdiri daripada guru 91 orang. Di mana guru lelaki ada 51 orang. Okay, untuk guru perempuan dia ada 40 orang. Okay, keseluruhan dia 91 orang. Dan staf sokongan iaitu AKP dia ada 12 orang dan murid terdiri lebih kurang dalam 1038 orang. Dan bilangan ni dia memang makin bertambah lah setiap tahun ke tahun. Okay, ini adalah barisan pentadbir di sekolah ni. Yang tengah tu adalah pengetua kita iaitu Encik Peter Pound. Saya punya penyelia yang ni okay, Encik Ramin. Okey, ini adalah bahagian jawatan kuasa induk bagi sekolah ni, iaitu pengetua dia adalah Cikgu Peter Pound, penolong kanan pentadbiran. Okey, kita ada penolong kanan HEM, co-curriculum, dan di sekolah ni juga dia ada tingkatan 6 dan terbagi kepada 4 bidang, iaitu bidang bahasa, sains dan matematik, teknik dan vokasional dan juga kemanusiaan. Okey, dari segi gaya kepimpinan pengetua di sekolah ni berdasarkan pemerhatian saya, dia memang mengamalkan gaya kepimpinan demokratik lah, kerana setiap apa juga keputusan atau tindakan yang dibuat tu memang dia akan bincang dan dia akan minta persetujuan dengan pihak dalam organisasi lah semasa meeting ataupun perbincangan. Okey, pengetua dan juga penyelia institut ni dia sentiasa mengamalkan kepimpinan pengajaran. Maksudnya di sini dia sentiasa memberi sokongan padu kepada guru-guru terhadap amalan pengajaran mereka dan sentiasa menggalakkan mereka untuk membuat inovasi dan kreativiti dalam kerja seharian lah. Dan ini memang pengetua di sini dia memang sangat-sangat beri sokongan kepada guru-guru di sini.
Okey, dia juga pengetua di sini ni dia ada plan strateginya. Ni dia yang bangunkan sendiri, okey, plan strategi 2021 hingga 2023 di mana dia terdiri daripada 14 strategi utama, okey, yang terpampang di skrin tersebut dan strategi ni sentiasa diingatkan setiap kali meeting ataupun berjumpa dengan guru-guru pun dia akan sentiasa bangkitkanlah, dia akan sentiasa ceritakan untuk dia ingatkan. Mungkin sedikitlah saya bacakan. Okey, di antara dia adalah dia ingin memastikan gelombang persekitaran yang positif tu sentiasa ada di sekolah ni. Okey, dia mahu guru-guru sentiasa mengaplikasikan pelajaran abad ke-21. Yang ketiga ni adalah setiap data adalah bermakna. Maksudnya di sini setiap apapun data yang dia dapat, dia akan pastikan data tersebut diguna sebagai penilaian, juga perancangan dan untuk dia buat keputusan dan juga pelaksanaan. Walaupun data tersebut benda yang kecil lah, laporan-laporan yang kecil, okey. So benda tersebut dia akan guna untuk dia buat perancangan di sekolah ni. Segala tindakan dia berdasarkan data tersebut. Seterusnya dia sentiasa mengingat kepada guru-guru untuk mengenal pasti potensi dan juga bakat setiap pelajar. Okey, seterusnya dia meningkatkan warisan budaya. Maksudnya di sini memandangkan di kawasan Sok ni kebanyakan adalah kaum Murut dan juga kaum dusun. So banyak perubahan sekarang yang dibuat terutama dari segi pembangunan, okey. Sekolah pun banyak sudah sebelum ni dia agak kosong tapi kali ni dia banyak buat perubahan. Bangunan sekolah tu dia banyak ukir corak-corak motif daripada kaum Murut dan dusun. Okey. Okey, seterusnya meningkatkan penguasaan matematik dan Inggeris, bahasa Inggeris. Memastikan persekitaran komunikasi yang jelas dan baik. Okey, yang ini dia selalu sentuh ni, memastikan setiap perkara kecil menghasilkan impak yang terbaik. Maksudnya di sini walaupun perkara tersebut kecil, okey, dia selalu ingatkan benda yang kecil jiwa tu suka dengan sekolah, okey. Kerja pasukan yang kuat dan yang paling last sekali bekerja untuk penciptaan ni maksudnya kita kena berikhlaslah, ikhlas untuk bekerja. Okey, isu dan cabaran utama dalam institusi, okey ni berdasarkan pemerhatian saya dia ada banyak sebenarnya tapi di antaranya adalah 7 ni. Okey, masalah disiplin pelajar. Yang ini semua sekolah rasanya ada masalah disiplin ni cuma dekat SMK Sok ni rasanya masalah disiplin tu tidaklah terlalu serius. Sebab saya pun pernah bekerja dekat sekolah bandar. So melihat di SMK Sok ni dia masih dalam keadaan yang stabil. Kekurangan fasiliti ini agak kritikal sedikit disebabkan bilangan pelajar ramai. So kita memang mengalami masalah kekurangan kerusi, meja dan juga kelas. Dan kadang-kadang tu kelas pun saiz yang agak kecil tapi menampung pelajar yang ramai lebih daripada 30 orang. So agak crowded. Seterusnya kekurangan kemudahan alat bantu mengajar. Ini macam kita kekurangan projektor, kekurangan LCD, mana guru-guru terpaksa kadang-kadang tu terpaksa berebut tempah awal. Lepas tu masalah capaian internet, ini biasa berlaku terutama dekat kawasan pedalaman ni. Lepas tu masalah pendawaian elektrik, ini boleh dikatakan hampir semua kelas kadang tu soket kipas tidak hidup. Sebab di sini selalu blackout. So bila dia terlalu trip macam tu peralatan macam kipas pun lampu apa semua dia ada problem. So masalah
ketidakhadiran pelajar, okey, ini antara isu yang ni juga popular di sini sebab di SMK SUK ni kebanyakan pelajar dia rumah jauh-jauh. Lepas tu dia ada masalah pengangkutan, jarak pun disebabkan jarak jauh dan keadaan geografi di sini pun hujan je sikit, susah untuk kenderaan ni kan. So yang terakhir sekali adalah pengurusan bengkel RBT yang tidak sistematik. Okey, yang ini sebenarnya dekat SMK SUK ni dia ada untuk RBT sahaja dia ada lebih kurang 3 bengkel. Kita ada bengkel PBMA dan juga satu bengkel SRT. Okey, untuk bengkel RBT ni dia memang dari segi pengurusan bengkel dia memang agak tidak sistematik dan bengkel tersebut terbiar. Guru-guru jarang menggunakan bengkel tersebut untuk PDPC. Okay, so daripada di situ saya ambil itu sebagai satu idea untuk saya menghasilkan cadangan bagi projek internship ni. Okay, so tajuk projek yang saya cadangkan adalah berkaitan dengan kursus pengurusan bengkel. Okey, pengurusan bengkel 2021 di mana pengurusan bengkel reka bentuk dan teknologi ni yang kurang sistematik yang terdapat di sekolah ni dan dia memerlukan proses pelupusan lah. So dalam kursus ni dia ada dua sesi, okey. Dia ada 2 sesi ini kira macam kita bagi pendedahan pengetahuan kepada guru-guru untuk mereka menguruskan bengkel. So dia nanti saya akan terangkan ada dua sesi tersebut. Okey, apabila keadaan bengkel tidak baik, sudah pasti dia akan memberi kesan kepada pencapaian akademik pelajar. So dapatan daripada nilai purata GPMP yang saya dapat daripada sistem analisis peperiksaan sekolah ni. Okey, kalau kita perhatikan di sini tingkatan 1, okey, ujian kedua diorang, okey, dia mengalami penurunan daripada 3.34 kepada 4.36. Okey, tingkatan 2 pun mengalami benda yang sama, 3.74 kepada 4.10. So dia ada penurunan di situ. Untuk tingkatan 3 dia ada kenaikan sedikit lah. Mungkin kita fokus sebab tingkatan 3 ni dia ambil exam kan. Ni data bila ni? Okey, hasil pemerhatian Ni data bila? sorry, tidak dinyatakan 2020. 2020. 2020. Maaf, tidak tulis kan. Okey, hasil pemerhatian ini hasil pemerhatian saya lah. Pelajar ni dia kurang menguasai topik pengajaran, terutama topik yang melibatkan aplikasi teknologi. Okey, dekat RBT sendiri dia dekat bagaimana, terutama dekat bab yang belakang-belakang ni. Okey, diorang kurang didedahkan dengan peralatan-peralatan pengajaran tu yang terdapat di makmal. Okey, kita ada makmal, peralatan beli tapi peralatan tersebut tidak digunakan. Itu problem lah. Sebab kadang-kadang guru pun untuk dia mendapatkan barang tu dia terpaksa berurusan dengan cikgu yang senior, tapi cikgu tersebut kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada. Lepas tu bengkel pun kadang-kadang bukan lagi kadang, memang selalulah sentiasa terkunci je macam tu, terbiar. So guru kurang membawa pelajar masuk ke bengkel disebabkan bengkel tidak teratur. So seterusnya adalah faktor persekitaran dan keadaan pengajaran guru ni yang saya perhatikan di sini kebanyakan guru RBT kurang menarik perhatian pelajar. Okey, ini adalah kajian-kajian lepas. Okey, Nurhayati dan Dalilah 2015 ada menyatakan terdapat hubungan yang signifikan yang kuat antara faktor pengajaran guru dengan keberkesanan PDP di bengkel, yang mana teknik tunjuk ajar atau demonstrasi boleh digunakan semasa mengajar atau belajar IRT, dan ini sangat sesuai digunakan untuk menjalankan PDP yang memerlukan pelajar menguasai suatu kemahiran dan teknik. So RBT ni kita memang belajar tentang kemahiran, kita belajar tentang teknologi, reka bentuk. So dia memang memerlukan kita hands on punya subjek kan. So
di sini kita dapati pelajar-pelajar ni sepatutnya memang kena kena bagi pendedahan kepada bengkel ni lah. So menurut MOOC pula 1992, proses mengajar adalah satu aktiviti penyebaran ilmu pengetahuan atau kemahiran tertentu, manakala proses pembelajaran pula merupakan satu perubahan tingkah laku manusia yang berlaku secara dan dihasilkan melalui suatu pengalaman dan latihan. So kita perlu bagi pengalaman dan latihan kepada para pelajar ni sepatutnya bukan setakat mengajar secara teori lah dalam kelas. Okey. Okey, kepentingan projek ni, okey, secara ringkasnya pelaksanaan kursus pengurusan bengkel 2021 ni diharapkan dia dapat menghasilkan prosedur kerja yang baik dan tersusun semasa membuat kerja-kerja amali di bengkel. Yang kedua, dia dapat memberi garis panduan kepada guru yang terlibat serta menerapkan kesedaran betapa pentingnya amalan pengurusan bengkel yang baik dan sistematik. Seterusnya, ketiga, dia akan memberi panduan dan sumbangan kepada pihak sekolah untuk menambah baik cara pengendalian dan juga menyelenggara bengkel, sebab bengkel kita memang rasanya sudah lama tidak diselenggara. Seterusnya, meningkatkan budaya kerja yang lebih sistematik dan berkesan semasa melakukan kerja amali di bengkel. Memberi sumbangan kepada guru yang terlibat dalam menggubal garis panduan dan peraturan amalan kerja di bengkel. Seterusnya, menyumbang kepada proses penambahbaikan kepada strategi pengendalian penyelenggaraan bengkel lah dengan lebih selamat. Kita juga ingin memastikan, okey, di dalam kursus kita ni, kita ada buat untuk slot kedua tu, yang saya cadangkan lah berkaitan dengan ceramah pengurusan aset, pelupusan aset. So di sini guru-guru diberi pendedahan kepada proses pelupusan aset, okey, di mana untuk memastikan bengkel ni dia tidak menyimpan aset ahli yang tidak digunakan atau tidak diperlukan. Sebab sebelum ni banyak peralatan-peralatan yang dulu kita guna semasa KH, kemahiran hidup, dan masih lagi tersimpan lama, lepas tu yang tidak diguna, lepas tu banyak peralatan-peralatan mesin ataupun macam contohnya mesin jahit yang memang sudah rosak, tidak diperlukan tapi masih ada di bengkel tersebut dan menyebabkan ruangan di dalam bengkel tersebut dia makan space. Okey, seterusnya menyelaras rekod, okey, rekod aset yang terdapat di dalam bengkel. Ini penting untuk tujuan audit. Lepas tu untuk meningkatkan kesedaran dan juga tanggungjawab pegawai berkaitan dengan tanggungjawab mereka sendiri terhadap kepentingan keselamatan aset yang terdapat di dalam bengkel. Okey, Nilai Zamzuri, antara syarat fizikal, makmal dan bilik darjah hendaklah memastikan kemudahan susunan peralatan, penggunaan dan juga pengendalian ruang kerja, kepanasan, lampu, peredaran udara serta pengurusan makmal selesa untuk membolehkan proses PDPC ini dijalankan lebih berkesan. Dan ini kita melihat kepada PP Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2015 juga ada menyatakan untuk kita meningkatkan equity dalam pendidikan dan juga pembangunan pendidikan yang dibangunkan secara menyeluruh, kita kena menyediakan prasarana dan juga infrastruktur sekolah. Ya, ini sangat penting untuk dijadikan sebagai salah satu agenda utama dalam perancangan belanjawan pendidikan di Malaysia. So di sini kita tahu kerajaan Malaysia sendiri bawaan KPM kita sangat ingin memastikan pelajar kita ni sentiasa mendapat prasarana dan juga infrastruktur yang sangat yang terbaik lah. So perkara-perkara tersebut kita perlu tengok. Okey. Untuk secara ringkasnya projek ni dia ini anjuran bersama dengan inilah di bawah bidang teknikal dan vocational. Kita adalah tarik cadangan dia bulan Mac. Bulan ni lah. Masa daripada 7.15 hingga 11 pagi. Ini masa ni dia fleksibel sikit, mungkin kita akan ubah sedikit. Tempat kita buat cadangkan dekat bilik gerakan sebab dia selesa. Sebab mau buat di bengkel pun bengkel tidak terurus. Sasaran kita adalah 8 orang guru lah di bawah bidang
dan profesional. Okey, terdapat di dalam program ni dia ada 2 sesi untuk ceramah dia. Okey, ceramah yang pertama tu kita buat tentang pengurusan bengkel. Memang kita akan sentuh berkaitan dengan skop organisasi dan juga pengurusan bengkel RBT. Berkaitan dengan pengurusan fail, senatur bengkel, keselamatan dan tanggungjawab pegawai bengkel dan pengurusan staf dalam bengkel lah. Okey, yang kedua adalah berkaitan dengan proses pelupusan aset alih, di mana kita akan tekankan tentang tata cara proses pelupusan aset yang terdapat di bengkel, dan nota kita akan bagi berdasarkan atau berpandukan kepada Perkeliling Perbendaharaan Malaysia. Okey. So kita akan buat juga satu sesi latihan ni sebagai contoh lah. Sesi latihan pelupusan mungkin kita bagi peserta untuk diorang memperkukuhkan lagi kefahaman mereka tentang proses pelupusan yang diajar, dan ini akan membantu meningkatkan kefahaman guru bengkel berkaitan dengan pengurusan fail, aset dalam makmal dan menghapus kira peralatan atau aset yang tidak diperlukan lah terdapat dalam makmal ni. Dalam bengkel. Ada lagi 2 minit. 2 minit lagi. Okey, ini anggaran pembelajaran. Okey. Tentatif program hari pertama, hari kedua kita buat. Okey. Dalam laporan tu saya buat juga ni jawatankuasa menyediakan borang maklum balas lah untuk kita menilai sejauh mana program tersebut. Okey. Okey, secara keseluruhannya proses internship ni saya dapat satu pengalaman yang baru lah berkaitan dengan pengurusan pentadbiran sekolah ni, dan saya mempelajari juga berkaitan dengan aset. Okey, pengetua pun dia bagi saya peluang untuk belajar serba sedikit lah mengenai pengurusan aset ni, dan apa yang saya perhatikan pentadbir ni dia kena perlu kreatif untuk menyelesaikan suatu isu lah. Dia perlu kreatif. Okey, ini jangan terbuka. Okey, ini adalah senarai rujukan untuk penulisan laporan. Okey, ini gambar bersama dengan pengetua. Okey, ini file. Okey, ini keadaan bengkel lah. Kalau kita perhatikan bengkel ni sebenarnya dia memang jarang sekali pelajar kenapa masuk di sini. Dia memang tidak teratur dan lantai pun kotor. Tengok peralatan, keadaan bengkel yang ni pun peralatan dia pun agak ni tidak terurus dan bersawang. Okey, ini adalah mesin jahit yang saya beritahu tadi. Dia memang terletak di situlah, dah tahu berapa tahun dah ni. Dia perlu dilupuskan lah. Ada lagi doktor, ada lagi. Dekat dalam tu. Ada lagi. Ini pun yang saya dapat ni yang di luar ni je. Ada lagi yang dekat satu bilik tu yang memang terkunci, memang tidak dapat buka sebab cikgu tu tidak ada time tu. Okey, kalau kita perhatikan kerusi ni pun dia memang bersawang lah. Sebenarnya bengkel ni hari tu saya sudah bawa pelajar masuk untuk bersihkan, tapi mungkin kita perlukan perubahan sedikit lah terhadap bengkel ni untuk tarik aura yang positif kan. Okey, itu sahaja. Sekian dan terima kasih. Okey, terima kasih Muhammad Sarizan. Ada soalan doktor? Ada soalan tak daripada rakan pembentang lain? Saya tutup. Okey. Sebelum saya tanya soalan. Doktor jangan tanya soalan susah. Ya, saya tahu. Saya tahu ada kawan lain nak tanya soalan ke? Ada? Nuraida ada? Nabila? Tak ada. Tak ada? Ini dah banyak dia bentang, tak ada soalan. Tengah nervous. Okey, Sarizan, ini sekolah yang awak sekarang ni? Ya ke? Ya doktor. Awak kerja berapa lama dekat sekolah ni? Baru 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun lebih. 2 tahun lah. Tapi 2 tahun tu doktor. 2 tahun tu doktor kan kita masuk pun ujung tahun, lepas tu masuk pula tahun 2020 COVID pula. Sekarang lagi
So dia macam untuk kita ubah tu bengkel memang tidak ada masalah lagi. Saya ada cadangkan dengan guru-guru di sini. Sebab memang betul-betul problem lah dari segi pengurusan pun, kita mau dapat barang untuk proses PDPC pun macam susah. Tapi saya sudah bagi tahu pengetua baru-baru ni, saya cakap kita perlu ubah dia punya sistem supaya guru-guru pun dapat guna barang. Barang yang kita beli kadang-kadang kita tidak dapat guna. Dia macam terbiar macam tu je. Sebab satu orang je yang in charge. And then orang tu pula kadang ada, kadang tidak ada. Tapi sudah dimaklumkan lah. Okey. Jadi maksudnya dia punya struktur organisasi bengkel Makmal ni tak ada lah. Tidak ada. Adalah secara bertulis macam tu je lah doktor. Tapi kalau doktor pergi bengkel dia memang tak ada doktor. Dia macam bengkel tu sudah tutup. Ada ni pembantu Makmal. Pembantu Makmal ada, tapi di Makmal Sains sahaja. Oh, Makmal Sains saja. Dia tak ada. Lah, dia jawatan dia tak ada bantu Makmal. Maksudnya memang guru yang kena urus lah. Sains saja. Cuma saya pun agak macam tengok grup doktor mati lampu. Takut pula lain hilang. Okay kan. Cuma ya mungkin guru di sini dia masih kurang lagi kot. Tengok tadi macam refleksi tadi, bagian refleksi tadi. Refleksi. Refleksi dan penilaian. Mana satu padam. Sekejap ke? Slide tadi. Share kan. Jangan apa? Jadi projek ni awak belum buat lagi lah kan, sebab dia bulan depan kan? Bulan ni lah. Belum. Jadi kalau awak buat ni secara online ke secara face to face? Tengoklah kalau ikutkan betul doktor memang tak dapat lah face to face kan sekarang. Tapi tengok kalau mungkin kena program ni mungkin akan dianjak lah bulan depan kot yang buka sekolah. Maksudnya awak nak sanakan waktu sebelum pembentangan ni rasanya. Sebab kami ada tanya juga Dr. Rahimah. Lepas tu Dr. Rahimah cakap cadangan sahaja. So kita yang diberi taklimat pun cadangan sahaja dia. Sebab untuk kita melaksana pun keadaan semasa tidak mengizinkannya. Ya, tapi kalau nak dapatkan refleksi yang bagus, kalau awak dah buat dapatlah refleksi dia kan, dia punya ni. Feedback dia semua. Tapi sebelum awak buat kursus tu nanti, kursus nama tadi? Kursus pengurusan ni. Awak kena sediakan material dia tau. Iyalah. Pembentangan dia tu ada material lah, ada dia punya modul. Ada yang kursus ni lupa pula bagi tahu kan tadi kita jemput penceramah luar lah. Kita memerlukan kepakaran luar lah, maksudnya mungkin ada sebab kita ada kenal beberapa orang dekat PPD berkaitan aset, berkaitan dengan pengurusan bengkel, so kita panggil. Boleh buat macam jemput dari luar pasal dengan aset, pasal itulah macam yang extra semua kan. Ya betul. Tapi kalau boleh tengok dulu dia punya konten itu, betul dia kadang-kadang benda tu sangat teori, tak praktikal. Awak kena pastikan konten tu dia agak praktikal lah dengan keadaan sekolah tu, dengan keadaan semasa macam mana kan.
bagi benda tu berkesan lah. Ada setengah tu memang dia secara on paper je. Dia tak tengok pun reality keadaan semasa bengkel tu macam mana. Betul. Okey, ada apa-apa lagi tak soalan? Rasanya tidak ada buat rasanya. Mungkin awak kena buat cadangan lain lah. Selain daripada buat kursus ni, awak kena cari macam geran sendiri ke, sumbangan ke untuk naik taraf bengkel ni ke. Kan? Bengkel ni Boleh juga kongsi dengan SRT tu kan? ERT tadi. Tidak. Jadi ada mesin jahit tadi. Dia ada bengkel SRT tu doktor, cumanya subjek SRT tu tidak ada di sekolah ni. Dia ada dulu tapi ditutup. Dan bengkel tu pun tidak digunakan. Ada problem lah untuk bengkel dekat sekolah ni. Jadi saya sudah bagi tahu pengetua tentang perkara ni. Kemungkinan dia pun fikirkan something lah. Tengoklah awak kena cadangkan macam dia memang tak akan ditawarkan lagi ke untuk sekolah ni ke, ataupun guru dia tak ada ke. Awak tengoklah dia punya bahagian HR kan, manajemen dia macam mana. Guru saya dipostingkan di sini memang khas untuk subjek SRT tu, tapi bila sampai di sini subjek tu ditutup. Jadi saya sudah maklumkan dengan pihak sekolah untuk buka balik. Dari mula-mula saya posting lagi tahun 2018 hari itu, sudah maklumkan, dan 2020 pun 2019 hari itu pun saya sudah ingatkan balik. 2020 pun macam krik-krik juga ada. Jadi tak apalah. Jadi kita awak fokus posting kepada RBT je lah. SRT kan? Misalnya ada perlu, bolehlah dia buka kalau dia nak tawarkan. Boleh doktor, sebab peralatan cukup. Kita ada bilik SRT tu, kita ada peralatan masak, kita ada jahitan. Cuma tidak digunakan. Itu yang saya bagi tahu dengan pengetua. Saya cakap sayang benda yang kita ada tapi kita tidak gunakan. Dan guru ada berkelayakan untuk ajar benda tu tapi kita tidak guna. Sampai di peringkat JPN hari itu datang di sini, saya bagi tahu perkara ni, dia cakap pastikan buka lah, dia kata, sebab sayang kalau tidak bagus kita pindahkan saya dekat sekolah yang lagi memerlukan. Sudah kena bagi tahu bahagian pentadbiran, tapi dari segi pelaksanaan tu yang macam tindakan tu kurang sikit. Jadi awak kena bawa isu ni ke atas lah kalau PPD terus ke macam mana kan. Okey. Ada apa-apa soalan tak? Nak tanya. Tiada. Okey, kalau tak ada, terima kasih Mas Rizal. Terima kasih doktor. Okey, seterusnya saya menjemput Saya Nabila. Nabila. Okey. Boleh share screen dah doktor? Boleh. Dah boleh kan? Okey, jap. Kalau saya terkeluar nanti faham lah, tiba-tiba blackout, line macam tidak stabil. Sekejap doktor, saya gunakan Word. Okey. Okey, Assalamualaikum. Okey, pagi ni saya akan membentangkan tentang projek internship yang saya jalankan bermula pada Oktober hingga Januari lepas. Okey, saya Nabila binti Abdul Wahab. Tempat saya buat internship adalah di tempat saya bekerja secara hakiki juga, di College Vocational Tawau. Penyelidik institusi saya adalah Puan Mariani Kisman, iaitu Ketua Jabatan Hospitality. College Vocational ni juga merupakan bekas sekolah
bekas sekolah saya semasa sekolah menengah. So mungkin input-input yang saya dapat dalam saya punya report ni banyak kepada pengalaman saya yang dulu, dan saya minta daripada inilah saya punya penyelia, lepas tu dengan cikgu-cikgu yang lama di sana lah. Okey, bagi projek internship saya adalah untuk pemantapan program kosmetologi, iaitu berkaitan dengan enrolment pelajar. Okey, isu yang saya bangkitkan ni, sebenarnya isu ni dah berlaku sejak bertahun lah, dah bertahun-tahun. Tapi tetap juga enrolment pelajar kosmetologi menjadi isu yang sangat kritikal lah, boleh dikatakan kritikal di College Vocational Tawau. So disebabkan tu Ketua Jabatan dan saya sendiri mencadangkan untuk mencubalah untuk memperbaiki macam mana untuk mencari mencari penyelesaian masalah untuk settlekan isu ni lah. Okey. Okey, dalam laporan akhir ni saya akan bentang pasal profil institusi pendidikan, latar belakang projek, matlamat projek, plan tindakan, penilaian yang bakal dijalankan, refleksi dan lampiran. Okey, berkenaan dengan profil institusi pendidikan College Vocational Tawau ni. Okey, sekolah ni ditubuhkan pada 1981, dia agak lama sudahlah. Mungkin merupakan antara sekolah menengah vocational yang terawal lah di Malaysia. Okey, bagi gambar yang di sebelah kiri, yang atas tu itu sekolah, itu bangunan lama lah. Bangunan ni ada lagi, tapi dia bukan seperti itulah. Dia dah diselenggara, tapi dia kira bangunan lama lah. Okey, pada 1981 ni sekolah ni diperkenalkan sebagai sekolah menengah vocational Tawau dan hanya mempunyai 13 orang guru dan 50 orang pelajar. Time ni ada 7 buah kursus, dia kursus yang berkenaan dengan vocational lah, macam elektronik, elektrik, otomotif, kimpalan, macam tu lah. Okey, time ni sekolah ni diperkenalkan sebagai sekolah buangan. Kira sekolah buangan ni sekolah tercicir lah. Macam bila pelajar yang dia tak perform kat sekolah akademik biasa, dia akan dimasukkan dalam sekolah ni lah. Tapi sehingga sekarang lah nama tu masih lagi lah. Walaupun dia dah berubah kan. Okey, pada 1997 dia diubah nama sebagai Sekolah Menengah Teknik Tawau. Time ni lah saya masuk. Bukan time ni, saya masuk 2007. Tapi dia dah jadi Sekolah Menengah Teknik Tawau dan dia mempunyai aliran teknikal dan vocational. Aliran teknikal ni dia aliran berkaitan dengan kejuruteraan, engineering lah. Kejuruteraan awam, kejuruteraan elektrik. Okay. Kalau yang vocational ni dia yang basic, dia tak ada science subject. Okay, 1999 baru ada bangunan baru. Bangunan baru ni yang gambar kat bawah tu lah. Itu bangunan baru. Okay, sekolah ni dia agak besar lah, sangat besar. Bila macam nak pergi mana-mana memang kena guna kereta lah. Okay, perubahan besar Sekolah Menengah Teknik Tawau ni bila Datuk Mary Yap Keng Chin, time ni dia belum Datuk lagi lah, Cikgu Mary Yap Keng Chin, iaitu pernah memegang sebagai Timbalan Pendidikan, Timbalan Menteri Pendidikan pada tahun 2012 kan.
Okey, bila masa dia pegang ni, sekolah ni dia naik. Sangat naik. Dia sekolah ni pernah dia pernah memegang lulus 100% SPM 7 tahun berturut-turut dan dianugerahkan sebagai sekolah kelas terkecemerlangan tahun 2007. Time saya masuk. Okey, semasa pentadbiran Datuk Meriap, disiplin-disiplin cikgu, pelajar sangat ditekankan dan tak ada siapa berani mengingkari lah macam tu. Dia macam semua orang segan dan takut dengan Datuk ni lah. Sebab dia punya kepimpinan sangat kuat dan digeruni. Tapi orang hormat. Okey, sejarah penubuhan dia juga, okey 2012 dia ditukarkan sebagai College Vocational Tawau yang sehingga kinilah dia punya nama. Okey, semasa pertukaran sistem ni banyak isu College Vocational di seluruh Malaysia lah. Contohnya macam layakkah budak-budak ni dapat diploma tanpa akreditasi? Itu masa awal-awal lah. Tapi bila berganti masa, banyak transformasi yang dilakukan lah. Contoh macam akreditasi yang first kali tu adalah apel. Apel ni bila pelajar diploma tu keluar, dia kena kerja dulu 2 tahun di industri. Industri yang dia belajar, contoh macam kosmetologi, dia kena belajar 2 tahun di spa dan dia baru boleh sambung kepada degree melalui sistem apel. Okey, sehingga kini dia sekolah ni college ni mempunyai 13 program. Antara college vocational yang paling banyak program lah di seluruh Malaysia ialah 13 program. Hampir keseluruhan program lah yang ada di college vocational. Yang saya boleh sebutkan adalah bahagian vocational adalah automotif, elektrik, elektronik, kimpalan, mesin pembuatan, teknologi pembinaan, bahagian ERT ni keseluruhan lah, seni kulineri, bakery pastry, kosmetologi, asuhan kanak-kanak, rekaan fashion. Lepas tu sistem komputer, perakaunan, itulah. Okey, berikut merupakan Majlis Pengurusan Tertinggi. Ini yang 2020 lah, tapi dia sama je dengan yang sekarang. Dia agak pudar tak terang. Okey, ini saya punya penyelia. Ini saya punya pengarah. Pengarah ni cikgu saya dulu, cikgu PJ. Dan semua yang tertinggi ni semua cikgu-cikgu saya dulu. Puan Mariani ni pun saya punya cikgu. So semua saya kenal lah, kecuali yang adalah terdapat cikgu-cikgu baru. Ini okey, untuk pengetahuan semua, college vocational ni dia ada tiga pentadbiran. Nanti saya ni ada sini. 3 pentadbiran iaitu pengarah tu dia akan tadbirkan semua keseluruhan lah. Tapi dia akan terbagi kepada 3 timbalan, iaitu timbalan pengarah akademik. Ini dia akan uruskan tentang akademik. Timbalan TPSA, timbalan pengarah sokongan akademik. Dia akan uruskan hal ehwal murid lah, murid, bangunan, yang berkaitan bukan dengan akademik. So yang KJK ni adalah Ketua Jaminan Kualiti. Ketua Jaminan Kualiti ni antara orang yang kuat lah untuk membantu college vocational ni mendapat akreditasi. Okey, pensyarah yang terdapat di college ni sebanyak 198 orang. Ini saya rasa ini yang kerani dia tak update lagi. Sebenarnya ramai lagi, macam hampir 200 lebih lah. Ramai, sangat ramai cikgu. So ramai ramai doktor.
banyak macam kalau cikgu-cikgu lama tu memang dia kurang lah untuk kenal cikgu-cikgu baru. Okey, pelajar dia sekolah ni ada 4 kohort iaitu SBM 1, SBM 2, DVM 1, DVM 2. Seperti kita tahu 4 tahun di college vocational. Pelajar dia lebih kurang 800 orang. 800 orang. Okey, akreditasi yang college vocational ni dia dah dapat adalah MQA dan MBOT. MQA start akreditasi 2018 iaitu program seni kulineri, kosmetologi, seni rekaan fashion. Yang MBOT ni pula baru tahun lepas iaitu ada 4 program, elektronik, otomotif, kimpalan dan pembinaan. Yang bagi program yang lain, sekarang diorang tengah bertungkus lumus lah untuk mendapatkan MBOT dan MQA. Tapi ada satu program lah dia macam dia tak nak ambil MQA dan MBOT, dia just nak ambil SKM. Sebab dia itulah dia isu dia situ macam mereka yakin lah yang pelajar ni akan keluar terus dapat kerja. Dia contoh macam pendidikan awal kanak-kanak. Pendidikan awal kanak-kanak ni itulah asuhan kanak-kanak tu kan, ada tadika semua tu. Pelajar ni dia dah dapat satu sijil yang boleh membantu mereka untuk buka taska. So mungkin program tu dah berdiskusi untuk diorang hanya memerlukan sijil tu sajalah. Sijil permata kah? Permata, permata. Oh, Okey, facility di college ni seperti kita tahulah dia dah 40 tahun. So ada bangunan yang bawah ni, ini bangunan lama tu yang ada tadi yang buruk tu kan. Ini bangunan lama. Tapi dia dah cantikkan lah. Ini gambar ni tahun lepas. Okey, peralatan tu ini antara isu jugalah. Peralatan lama, lepas tu kebanyakan peralatan tu tidak dapat berfungsi dengan baik sebab dah lama daripada sekolah vocational digunakan sehingga sekarang. Percaya atau tidak, sebenarnya memang terjadi. Saya sepanjang 4 tahun lah, sekira 4 tahun lah saya kat sana. Saya dah mengajar 2 program, satu bakery dan sekarang ni kosmetologi lah. Masa bakery, peralatan tu time saya sekolah menengah di sana, peralatan tu masih lagi digunakan. So memang oven tu sangat tidak berfungsi lah. Dia lampu tak. Dia memang oven industri lah, tapi dia tak berfungsi dengan baik lah. Dia punya aliran dia tak rata. Pemanasan dia tak rata lah. So macam banyak problem. Dia akan merosakkan produk pelajar lah. Okey, disiplin pelajar sekolah ni dan itu disiplin pelajar dia taklah sangat bermasalah disebabkan pelajar dia sangat disiplin lah. Sebab bila pelajar ada masalah disiplin, pelajar ni akan dihukum yang sangat teruk. Benda isu ni dia tak menjadi isu kepada sistem pendidikan kita yang tidak boleh mendera pelajar, tidak boleh rotan. Kalau sekolah ni rotan, squat jam,
memang teruk lah. Tapi pelajar tu dia faham yang sekolah ni memang macam ni. So disiplin tu memang tip top lah. So rambut pelajar lelaki dia macam rambut askar yang satu-satu. Botak, memang botak lah. Pelajar college vocational Tawau dia botak lah. Satu-satu. Pakaian dia kemas. Kalau tak kemas dia tak boleh masuk sekolah. Terdouble lah suara. Punya offense. Tak tahu siapa punya. Saya ke? Bagi SWOT. Terdouble ke doktor? Awak punya satu lagi tu. Saya punya ke? Tak lah, saya dah off ni. Saya dah off. Saya dah off satu. Awak punya satu lagi tu. Hello? Phone ni, tu nama. Dia tak boleh nak off kan? Saya punya okey dah. Okey dah. Okey, untuk SWOT. Ayo. Dia tak boleh nak offkan suara dia. Dia bisa auto. Okey, bagi SWOT College Vocational Tawau, dia punya kekuatan dia masih lagi doktor. Adalah sekolah ni terletak di kawasan bandar dan telah dianugerahkan sebagai sekolah kluster kecemerlangan pada 2007 ni, 2008. Okey, kekuatan staff dia sangat ramai lah. So memang kekuatan College Vocational Tawau adalah daripada staff dia, cikgu dia. Dah mendapat beberapa akreditasi lah seperti MBOT dan MQA. Bagi peluang dia, opportunity, okey, untuk bagi semua college vocational dia mendapat sokongan penuh lah BPLTV untuk kurikulum. Tapi kurikulum ni dia sentiasa berubah macam setiap 2 tahun, 3 tahun dia akan ubah. Macam sekarang ni kami bagi program kosmetologi untuk SVM, kami masih lagi menggunakan KSKV Curriculum Standard College Vocational 2017. So kami ni berpandukan kepada SKM lah, Sijil Kemahiran Malaysia. Kami berpandukan tu, so nanti kurikulum dia akan berpandukan dengan SKM. Okay, BPLTV prihatin dan menurunkan peruntukan untuk peralatan. Ini yang tengah dilaksanakan oleh program ni lah, sebab dan beberapa program lain diorang tengah membuat beberapa pembelian aset, penyelenggaraan. Okay, sokongan padu PIBG. PIBG di College Vocational ni sangat kuat lah. Dia dengan ialah pelajar ramai, so PIBG pun dia kuat jugalah. So bagi kelemahan untuk bagi College Vocational Tawau ni sebabkan adalah bangunan lama, peralatan lama. Bila bangunan lama dan peralatan lama, untuk mengubah dan membuat penyelenggaraan dia menggunakan kos yang sangat tinggi lah. So itu antara kekangan yang berlaku. Okey, bagi BI, Sains dan Maths, mereka ni pada tahap yang rendah lah sebab satu juga pelajar yang masuk ke College Vocational Tawau ni, dia punya kelayakan adalah sangat minimum. Kelayakan sangat minimum, sebenarnya dia ada beberapa kelayakan yang diperlukan, tapi untuk mencukupkan enrollment, kami terpaksa untuk mengambil pelajar yang itulah ada masalah akademik. So cikgu di College Vocational Tawau ni dia sangat
kuat mentality untuk mengajar. Kadang-kadang ada pelajar yang tak boleh membaca. So bila kami buat interview Muduga untuk pengambilan pelajar, kami terpaksa untuk menyediakan satu buku dan mereka baca buku tu. Sama ada diorang boleh baca atau tak. Kalau tak boleh baca langsung terpaksa tolak lah. So bila tolak enrollment tu akan kurang. Okay, bagi threats ada threats apa? Threats. Okay. Salah satu pengurangan enrollment ni adalah ibu bapa dia tidak menyokong pelajar untuk masuk ke dalam college vocational. Sebab tu saya cakap yang tadi masa awal-awal sekolah college vocational sekarang ni dia masih lagi dianggap sebagai sekolah buangan. So pelajar ni ibu bapa ni dia fukar untuk percayalah untuk bagi anaknya berjaya dalam college vocational, tapi mereka tak sedar yang bila pelajar ada kemahiran, diorang boleh pergi mana-mana je. Diorang boleh kerja sendiri, boleh bisnes. Okay. Okay, ini antara banyak isu yang berlaku dalam college vocational Tawau lah. Ini saya ringkaskan. Dan daripada sini saya ambil satu isu untuk saya selesaikan bersama dengan ketua jabatan saya lah, penyelia saya. Okay, yang first sekali adalah kekurangan enrollment pelajar. Ini adalah isu yang saya akan jalankan. Yang kedua adalah tahap kompetensi pensyarah. Okay, tahap kompetensi pensyarah ni dia berlaku pada pensyarah-pensyarah yang baru. Banyak pensyarah yang macam bila dia ditempatkan di satu program, dia terpaksa belajar balik dan belajar peralatan tu. Benda ni perkara biasalah berlaku di semua institusi kemahiran yang berdasarkan pembacaan yang saya ni lah, tapi saya tak masukkan dalam ni. Okay, beban tugas pensyarah college vocational. Beban tugas yang sangat banyak. Walaupun guru ramai, pensyarah ramai, tapi setiap pensyarah tu dia kena siapkan beberapa banyak file untuk akreditasi, untuk audit, untuk aset dan setiap pensyarah lah. Lepas tu penyediaan kemudahan amali. Ini macam peralatan bengkel semua tu dia sangat kurang dan limited. Okay, latar belakang projek yang saya akan jalankan adalah berkaitan dengan enrollment pelajar college vocational Tawau. Okay, isu ni bangkit yang saya dapatilah tidak mendapat sokongan daripada ibu bapa. Ibu bapa ni dia kurang percaya yang masa depan anak dia di KV, terutamanya di program kosmetologi. Sebab berdasarkan outreach yang kami buat, outreach ni macam kami mempromosi program-program di college vocational lah. Saya mempromosi saya punya program sendiri, kosmetologi. Bila saya pergi outreach, pelajar ni dia sangat berminat untuk masuk kosmetologi. Yang pelajar perempuan je lah. Apa tadi? Sangat berminat sebab outreach. Outreach ni macam kita pergi keluar ke sekolah-sekolah menengah untuk membuat promosi kepada pelajar lepasan PT3 dan yang semasa mengambil PT3. So memang kami kena keluar ke sekolah-sekolah menengah. Kami sampai pernah ke paling jauh Sandakan untuk mempromosi program ni lah. Dan pelajar tu memang sangat berminat lah. Tapi bila dah sampai dengan ibu bapa, kami bagi satu borang. Bila dah sampai dengan ibu bapa ni dia macam, dia terus bila saya macam tanyalah pelajar tu, saya call kan. Pelajar tu dia cakap mak bapak dia tak bagi. Sebab apa? Macam apa benda kosmetologi tu apa? Tapi budak tu dia macam yalah belajar baru kan, macam yang
yang kami sampaikan di semasa outreach tu, kami bagi tahulah yang pelajar ni boleh kerja di spa. Bila ibu bapa di saya tak tahulah, mungkin di kawasan persekitaran ni sampai ke Sandakan macam maklumat berkenaan dengan spa ni diorang pandang negatif. Kalau macam time saya praktikal di College Vocational ERT Setapak, situ lain pula. Parents dia sangat excited bila anak dia masuk kosmetologi. Sehingga kan hampir untuk mengambil 2 cohort untuk kosmetologi di KVETS lah, tapi disebabkan kekurangan peralatan, so diorang cut untuk ambil 1 cohort je. So itulah saya tak tahu apa problem di Sabah ni, tapi kalau bahagian Keningau pula, Keningau kalau Sabah ni dia ada 2 je untuk program kosmetologi, iaitu Keningau dengan Tawau. Bila Keningau enrollment dia penuh 30 orang. So enrollment di Tawau ni dia untuk dapatkan half tu pun susah. So itulah. Okay. Persepsi negatif masyarakat lah terhadap kosmetologi ni. Mungkin di bahagian Tawau hingga ke Sandakan ni dia tak sampai lagi lah maklumat berkenaan dengan kosmetologi. So okay, matlamat yang saya ingin capai adalah untuk settlekan lah saya punya isu ni. Lepas tu enrollment setiap program di College Vocational Tawau ni dia kena memenuhi 30 orang pelajar. So 5 minit lagi. Okay. Lepas tu saya nak menarik minat pelajar untuk mengikuti program kosmetologi. Lepas tu bila dah masuk ni mengharapkan untuk meramaikan lagi usahawan keluaran College Vocational Tawau. Okey. Pelan tindakan yang bakal saya jalankan adalah dia mempunyai 14 perkara, tapi yang saya fokuskan adalah ada 3 ni lah, hari terbuka, penambahbaikan dan penyelenggaraan bengkel, dan walkabout bersama industri dan ibu bapa. So 3 perkara ni yang saya harap saya boleh jalankan. Yang penyelenggaraan dengan penambahbaikan ni sekarang tengah berjalan secara slowly untuk penyelenggaraan bengkel. Hari terbuka ni dia akan berlangsung setiap tahun. First year dijalankan adalah tahun lepas sebelum COVID. Time hari terbuka ni saya nampak kita boleh panggil lah ibu bapa untuk bersama-sama dengan program kosmetologi untuk membuka mata mereka tentang apa tu kosmetologi, apa yang pelajar akan belajar. So harapkan tahun ni mungkin selepas COVID ke tahun depan ke kita akan jalankan hari terbuka ni lah. Walkabout bersama industri ni mungkin kami berbincang untuk dijalankan semasa outreach. Mengharapkan ibu bapa akan datanglah ke sekolah untuk bersama-sama outreach. Okey, ini antara 14 perkara. Okey, yang pertama tu hari terbuka kosmetologi, program kesedaran kepada pensyarah College Vocational Tawau tentang program kosmetologi, penambahbaikan, yang inilah semua ni boleh baca semua. Okey, semua yang ada 3 tadi tu ada dalam 14 perkara ni lah. Yang 14 perkara ni kami bincangkan bersama-sama dengan pensyarah yang lain. Okey, pensyarah kosmetologi ada 10 orang. So setiap orang dia kena keluarkan satu idea. Tapi yang 14 ni dia banyak idea, so dikeluarkan idea dia untuk membantu. Okey. Okey, penilaian yang bakal saya jalankan adalah temu bual, iaitulah macam masa walkabout bersama parents tu lah. Time ni kami akan buat temu bual bersama ibu bapa apa yang mereka nak dan tak nak untuk anak mereka lah.
Okay, lepas tu borang soal sidik, ini mungkin saya akan buat melalui Google Form untuk mendapat pendapat ibu bapa dan pelajar, bakal pelajar. Okay, refleksi, untuk menjalankan beberapa cadangan yang saya cadangkan tu adalah dia terdapat kekangan lah disebabkan pandemik COVID. Okay, lepas tu pengalaman baru untuk saya belajar macam mana nak uruskan time norma baru ni. Uruskan isu-isu ni lah. Lepas tu pengalaman bantu menyelesaikan isu utama. Ini adalah merupakan isu utama lah di College Vocational, Tawau. Okay, isu yang tengah dijalankan adalah penyelenggaraan bengkel. Sekarang kami tengah start untuk pembelian aset, memasang, menukar semua dekorasi di bengkel kosmetologi. Okay, lepas tu outreach online. Outreach online ni kami saya merupakan admin untuk Facebook KV Tawau. So time ni saya dah buat untuk outreach online lah untuk mempromosi kosmetologi, sebabkan nanti bulan 4 ada pelajar baru, diharapkan enrollment meningkat lah. Okay, ini cadangan ni hari terbuka ni selepas PKPB, sekarang Tawau PKPB. So diharapkan hari terbuka ni saya boleh jalankan lah. So walkabout bersama industri semasa outreach pada bulan September dan sehingga November. September adalah untuk pelajar yang sebelum mengambil PT3, November adalah pelajar selepas mengambil PT3. So mereka boleh berfikirlah untuk bersama-sama untuk masuk ke dalam College Vocational. Okay, penambahbaikan dan penyelenggaraan bengkel ni sedang berlangsung lah pada bulan ni lah, sebab bulan ni baru, sekarang kami dah start masuk sekolah. Dah lama dah, Januari lagi masuk sekolah, masuk KV. Dan sekejap lagi saya ada kelas. Okay, perkara ni sedang berlangsung lah di bengkel kosmetologi. Okay, lampiran, inilah. Ini merupakan College Vocational Tawau. Ini bangunan baru, yang di tengah ni bangunan baru, ini pun bangunan baru. Ini bangunan pentadbiran. Okay, ini saya punya TPA, Timbalan Pengarah Akademik. Timbalan Pengarah Akademik. Ini kawasan ERT. Ini bengkel kosmetologi. Dia nampak dia macam usang lah juga. Inilah bengkel dia, sangat usang kan, kesian. So ini bengkel kami lah, tengah Nampak buat luas. penyelenggaraan. Nampak luas. Luas tu, sangat luas. Tapi kami ada 3 bengkel. Tapi iyalah, dia tengok peralatan lama. Aircon ni mungkin dah 40 tahun lah. Yelah, tengok katil ni, tengok ada sokongan lagi bawah ni, nampak usang kan, kesian. Ini bangku yang dibuat oleh pembinaan untuk support katil ni. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okey. Ada apa-apa soalan? Okey, ada apa-apa soalan daripada rakan lain? Ada apa-apa soalan? Dia ada doktor agak menarik. Tadi sebut pasal enrollment ni kan. Ada kriteria apa-apa untuk enrollment tu? Ada dia punya syarat-syarat dia kan? Itulah saya cakap. Syarat dia macam contoh dia kena lulus BM, BI, Maths, Science. At least kalau dalam bertulis tu dia kena at least C. Tapi kalau doktor percaya, kami ambil juga pelajar yang gagal. Sebab nak cukupkan enrollment kan. Sebab kalau tak cukup enrollment, satu lagi, bila tak cukup enrollment, program ni boleh ditutup. Ya.
Jadi itulah. Sekarang ni kami punya program ni tengah diugut lah. Bila tak cukup enrollment, mungkin akan ditutup tahun ni, tahun depan. So cikgu-cikgu dia tak tahulah nak pergi mana. Sebelum enrollment tu ada tak macam pelajar tu buat ujian minat kecenderungan tu? Sekarang baru ada tahun ni. Daripada Tahun ni. sekolah lama lah, daripada sekolah lama kan? Dari kaunselor kan? Ya. Maksudnya kena ada satu link lah daripada sekolah dan sekolah lain kan, sekolah menengah rendah tu, kaunselor dia provide satu orang ataupun rekod tu, jadi dia boleh bawa ke sekolah menengah teknik lah, sekolah college vocational lah, supaya maklumat tu ni kan, saya boleh tengok lah Dia macam yang kecenderungan kan. dia baru ada lah sekarang. Orang kena buat ujian, ada temu Itu juga. salah satu syarat tu untuk ambil pelajar kan, masukan kan. Barulah doktor, baru tahun ni. Sebab kalau dulu kami pergi pelajar datang secara walk-in dan tanyalah dia nak masuk kos apa. Okey, dah dia nak kosmetologi, okey, pergi bengkel kosmetologi dan temu duga. Macam tu je. Kalau dululah. Maksudnya sekarang ni kena buat secara sistematik lah. Maksudnya kalau awak guru sebagai ni, guru dekat ERP, kosmetologi ni, awak kena macam ada buat satu sistem lah, dapatkan maklumat, ada kecenderungan minat dia orang ni sebelum masuk program tu kan. Jadi awak adalah data tu, at least awak tahulah dia punya tinggi tak minat dia tu dalam bidang ni ke, ataupun just dia orang tu ikut kawan saja ke. Betul. Maksudnya more systematic ways lah untuk kita tahu dia punya minat dan bidang. Macam awak kan, dalam pendidikan ni kena ambil maths skill semua kan. Kita punya minat. Yang lain, bengkel tadi ada dia punya ni kan, bengkel dia punya organisasi semua kan. Ada. So kalau macam tu awak kena, kalau awak sebahagian daripada organisasi tu, awak kena buat satu lah dengan bengkel tu kan. Kalau dia punya facility ke apa kurang kan. Okay, awak boleh join, minta join dengan mana-mana industri dekat luar kan. Dia datang melawat ke, ataupun dia boleh buat sumbangan ke bengkel ke. Dan in terms of dia punya award, boleh namakan dia punya apa bengkel dia sebagai nama syarikat dia ke apa kan. Boleh letak dia punya pelak ke apa kan. Jadi buat satu program lah supaya boleh menaikkan dia punya macam sumbangan lah kan, sumbangan kutipan dana ke apa kan. Betul juga tu doktor. Sebab kalau macam lawatan ke industri tu, itu biasa kami buat lah. Sebab itu antara salah satu keperluan MQA yang kami kena buat, sebab peralatan di kami punya bengkel ni kurang. So kami kena pergi ke industri luar untuk belajar lah. Bila untuk tu kena minta lah, kena tanya dia orang ada tak apa-apa yang boleh diberi. Kalau sumbangan ni perkara baru lah, nanti saya cadangkan lah dengan peralatan ke, kalau tak boleh duit mungkin peralatan. Betul. Kalau tak boleh peralatan mungkin short course ke apa kan, jadi orang boleh datang ke apa kan. Jadi adalah hubungan tu kalau boleh. Ataupun kalau secara lain, awak kena perkasakan dengan sistem alumni lah. Contoh yang dah keluar kat situ kan, yang dah ada dia bekerja mana-mana tempat ke apa kan, ada satu position yang macam bagus kat industri tu kan. Mungkin awak boleh kena invite dia lah sebagai macam duta ke macam apa kan, untuk mempromosikan lagi program tu kan, untuk menarik minat enrollment lagi tinggi kan. Ya, betul. Okay, so awak kena kreatif sikit lah sebab awak dah jadi sebahagian daripada bengkel organisasi tu. Okay, jadi itu saja daripada saya. Okay, thank you doktor. Okay, seterusnya. Ya, jap. Jemput Raida. Doktor, saya off video saya nak pergi college. Ada kelas. Nampak dah ke? Okey, nampak. Boleh. Okey. Assalamualaikum dan selamat pagi semua.
Nama saya Nuraidah Syairah binti Alias, GS 54078. Okey. Saya intern dekat KV ERT Puteri Temerloh. Sebab saya dalam masa 2 minggu lebih macam tu sebab saya tak posting lagi. So saya tak buat dekat sekolah sendiri. Okay, jadi dalam presentation kali ini isi kandungannya. Kita bermula dengan saya start dengan pengarah kolej ni lah, Puan Najdah. Hajah Najdah. Okey, saya terangkan sikit sebab Sekolah apa ni? Hajah Najdah. Sekolah apa ni? Tak dengar. Sekolah mana ni? Sekolah apa? College Vocational ERT Puteri ni. ERT Puteri Temerloh. Oh, ada ERT sini. Okey. Yes. So, Hajah ni saya tengok dia sangat digeruni oleh guru-guru pensyarah di sekolah ni. Bukan sebab dia garang tapi dia macam dia sentiasa memerhati. Saya suka cara kepimpinan pengarah KV ni. Saya tengok dia macam dia tak pernah berehat. Dia macam sentiasa berfikir. Dia memerhati, dia tengok apa yang perlu diperbaiki. Lepas tu dari segi masa saya masuk mesyuarat, dia sentiasa bagi reaksi yang positif. Dia fikir dari segala aspek. Lepas tu dia juga mendengar lah masalah-masalah pensyarah ni. Jadi dari segi kreativiti pun dia seperti yang saya cakap tadi, dia sentiasa bagi idea yang macam kita tak terfikir pun. Lagi pasal tu sebab saya tak posting lagi, jadi saya banyak dalam mesyuarat itu, macam tu. Okey, lepas tu profil institusi. KV ni start ditubuhkan pada 1964. Nama ORI dia Sekolah Menengah Lanjutan Kampung Perempuan. Okay. Masa 2013 baru dia tukar kepada College Vocational ERT Puteri Temerloh. Okey, kemudian dekat KV ni dia ada 2 kursus je, iaitu seni reka fashion dan seni kulinari. Sekolah ni kecil sangat. Kemudian diorang ada 40 orang guru, 14 orang anggota kumpulan pelaksana dan 184 orang pelajar saja pada tahun 2020. Okey, ini pecahan dia. Dalam SVM ada 90 orang je, DVM 83 orang dan terdapat 11 orang dalam sistem latihan dual nasional. Okey, saya terus masuk kepada SWOT. SWOT ni dari segi kekuatan, KVPT ni dia strategi kawasan dia terletak di bandar dan dia berhampiran dengan pusat pentadbiran negeri. So dekat je dengan PPD semua. Kemudian staf akademik dari kalangan pelbagai kelulusan dan bidang kemahiran. Kemudian kompeten dan committed. Saya boleh nampak guru-guru saya tak bercakap sangat, tapi sebab masa tu kan tengah PKP. Jadi saya lebih kepada dekat dengan peringkat atasan TPA semua tu. Tapi saya nampak diorang sangat committed menjalankan kerja. Okey, bidang kemahiran merupakan bidang yang sedang dipergiatkan dan permintaan tinggi oleh pihak industri. So saya rasa sebab ada siap ada SLDN tu. Okey, kemudahan prasarana fizikal kampus di tahap sederhana kerana ada masuk juga bengkel-bengkel macam Ijan tadi, barang-barang lama jugalah. Kemudian lama dan kecil. Kemudian staf akademik sentiasa bersikap positif untuk menerima perubahan diri dari semasa ke semasa. Okey,
pelajar yang bermotivasi dan aktif. Ini saya tak dapat komen sangat sebab masa tu tengah PKP, tapi yang semasa saya masuk mesyuarat tu ada diorang cakap pasal inovasi, diorang sebab kulinari kan, jadi diorang inovasi tempoyak. Diorang buat macam-macam. So saya dapat rasa lah 2 ke 3 produk. So saya teruja juga kat situ. Okay, kelemahan pula peralatan bengkel masih di tahap rendah. Penguasaan bahasa Inggeris, matematik dan sains agak lemah. Kemudian capaian internet yang terhad. Ini masalah ni memang dari dulu lagi. Mungkin selepas pandemik ni diorang KPM dah insaf. Boleh bantu lagi bagi bagi kemudahan. Kemudian ruang diskusi student center yang terhad. Dia dah tempat ni, college ni memang kecil. So pusat sumber dia memang saya masuk kecil. Sangat kecil lah. So kalau sekali masuk, so satu kelas je boleh masuk. Itu pun dah crowded. Lepas tu bahan rujukan pun terhad. Peluang ni, bagi peluang ni perkara yang biasalah. Kita dapat sokongan daripada BPTV semua, tapi okay, kita skip lah ini ya. Okay, ancaman. Saya skip yang ni sebab benda ni benda yang biasa kita dah semua tahu. Okay. Ancaman pula persaingan daripada kolej swasta setempat dan politeknik. Dekat sini ada KKTM juga. Lepas tu kos penyelenggaraan tinggi kerana bangunan lama. Jadi itu yang sebabnya nak tambah bangunan perlukan kos pula. Tapi baru-baru ni diorang baru sign dapat tanah. So saya tak tahu apa update bila diorang nak bangunan baru akan ditubuhkan. Tapak baru? Tapak baru. Masa tu saya nak berhenti dah, so saya tak sempat nak tanya sangat-sangat. Diorang dapat tapak baru, tambah lah, besarkan sikit. Okay, senarai isu, saya tanya dekat pengarah, TPA dan pensyarah yang datang masa PKP masa tu. Saya tunjuk kejap carta organisasi. Nampak tak doktor? Awak kena tukar slideshow. Oh, susah pula tak apalah, kejap lagi saya tunjuk. Okay. Bagi pengarah pula dia bagi 2 je isu. Tapi isu yang pertama dia concern lah sebab masa pandemik, iaitu isu PDPC dalam talian. Dia risau kualiti pengajaran akan berkurang. Dan isu persiapan organisasi akhir tahun dan awal tahun. Kemudian bagi TPA pula, dia cerita kat saya, ramai pelajar tak hadir dalam kelas online. Susah sangat. Kemudian kesukaran mengumpul assignment dari pelajar sebab kita tahu budak KV ni dia kurang sikit. Dia lebih kepada amali. Teori agak susah dia nak commit. Jadi pensyarah pula, saya tengok juga dia pensyarah tu mengajar depan saya. Kemudian ada yang tak datang kelas online. Dia cerita susah nak kumpul assignment. Lepas tu dia mengajar subjek fashion. So fashion kan nak menjahit kan, jadi susah dia nak tunjuk. Jadi dia terpaksa tunjuk video saja. So dia explain macam tu je lah. Agak susah. Okay, kemudian kesukaran menggunakan kaedah baru dalam PDPC online. Sebab masa saya tengah buat aktiviti kat sana, saya terdengar diorang cakap, kejap lagi nak ajar cikgu bla bla bla, nak ajar dia minta tolong nak set up account YouTube.
Jadi benda basic nak guna YouTube pun dia kurang. Mereka kurang. Okay. Kemudian projek saya adalah khusus pengajaran dan pemudaharaan dalam talian 2021. Okey, ini saya dah cerita tadi. Okey, sebab apa saya pilih isu yang first tadi ni, isu PTPC dalam talian yang berkesan. Sebab saya tengok dekat laporan yang TPA bagi kat saya, sejak PKP tu kan, 30 Mac hingga 20 November 2020, saya tengok laporan tu kedatangan tu hanya 19% je kelas subjek vocational yang dapat kedatangan yang lebih 80%. Selebihnya memang kurang daripada 80%. So kemudian literasi digital tahap rendah bagi sesetengah pensyarah KVPT. Kebanyakannya yang dah berumur lah, dia kurang sikit literasi digital. Okey. Matlamat dan objektif program ni adalah untuk memastikan kualiti pengajaran tidak berkurang, malah makin meningkat walaupun PDPC online. Okey. Diharapkan matlamat program ni dapat dilihat melalui pencapaian pelajar dalam peperiksaan teori dan amali. Kemudian mengharap dapat mencukir bakat dan kreativiti pensyarah melalui latihan yang disediakan. Membantu menambahkan hasil PDPC yang berkualiti terhadap pelajar, menggalakkan pensyarah berkongsi idea melalui aktiviti berpasukan, kemudian meningkatkan minat dan kemahiran pensyarah dalam penggunaan ICT dalam PDPC, kemudian membantu para pensyarah menggunakan pelbagai aplikasi dalam PDPC. Okey. Perancangan pelan tindakan khusus program ini, khusus pengajaran pemudaharaan dalam talian, iaitu penganjuran program dari unit HAP. Saya cadang tarikh program ni dibuat pada 1 Februari, 1 dan 2 Februari sebenarnya. Dari pagi hingga petang sebab konteks dia saya dapat bayangkan sangat banyak. Okey. Kemudian bertempat di makmal komputer KVPT. Saya buat 2 hari khusus ni sebab sedang pandemik, jadi saya risau social distancing dia SOP kurang. Sebabnya lepas je saya intern tu, saya ada dengar ada kes satu sekolah tu ada satu kumpulan guru dia pergi kursus, kemudian satu grup tu, satu tim tu dapat positif, tak tahulah satu tim ke tak, tapi dia orang kena kuarantin lah, ada yang positif. Jadi sangat kalau kursus ni betul-betul akan diadakan nanti, perlu SOP yang lebih tinggi lah, lebih kuat untuk mengelakkan COVID-19. Okey, kemudian proses yang kedua, yang dia dari segi pembentukan ahli jawatan kuasa, pembentangan kertas kerja dan agihan tugas. Penyelaras program ni saya lantik Encik Kamarudin bin Jobri, iaitu TPA di KV ni. Okey. Selepas jawatan kuasa semua ni, bahagian-bahagian ni seperti sambutan, CJ, fotografi ni dilantik. Proses ni akan diteruskan dengan pemberitahuan kepada guru-guru. Okey. Penilaian keberkesanan projek selepas program ni dijalankan, borang soal selidik ini akan diedarkan, kemudian akan ada juga postmortem antara ahli-ahli jawatan kuasa. Jadi kemudian kelebihan dan kelemahan program ni akan dibuat cadangan penambahbaikan lah. Okey, refleksi semasa saya berada internship di sini, paling saya nampak adalah kebolehan dalam diri saya lah, kebolehan untuk berkomunikasi dengan pensyarah dan staf college, sebab saya kurang, saya sebenarnya introvert sikit. Saya kurang suka bergaul. Jadi
saya terpaksa sebab saya nak minta, saya pun tak sekolah di situ kan, jadi saya nak minta info semua-semua tu, saya kena paksa juga buka mulut dan pergi minta tegur semua orang. Jadi kebolehan berkomunikasi dengan pensyarah semakin okey. Kemudian mendapat kerjasama yang baik dan padu daripada penyelia saya iaitu Encik Kamarudin dan pengarah kolej iaitu Hajar Najdah serta barisan pentadbir sekolah. Hajar Najdah ni dia sangat strict dan dia kata sebenarnya saya tak boleh terima awak secara cepat-cepat sebab masa tu surat dari PPRTV tak ada lagi. Jadi kita orang semua kena macam masuk je. Saya explain dengan jujur. Saya minta tolong sangat dengan Hajar ni, jadi dia pun bagi, tapi nasib baiklah surat tu dapat masa saya lepas seminggu saya start intern. Jadi tak ada masalah lah. Lepas tu semasa saya merancang program ni, saya ingat sekejap je ni, plan lantik semua sekejap je, tapi sebenarnya kita kena tengok benda-benda kecil seperti penjagaan SOP, promosi program. Maksudnya saya tak semua pensyarah yang nak join kan, jadi promosi program pun kena mantap. Jadi belanjawan pun kena betul-betul supaya nak elak kerugian. Kemudian saya juga terlibat dalam pembikinan video corporate college ni. Jadi pun saya ingatkan sekejap je macam kita buat assignment kan. Rakam, plan, siap. Tapi sebenarnya tak. Hajar Najdah ni sangat teliti, detail. 2 kali mesyuarat buat benda ni. Maksudnya bukan mesyuarat. Pensyarah yang mengedit video tu dia tunjuk. Kita orang pun semua join. Lepas tu banyak sangat dia punya komen. Jadi kami terpaksa ibarat buat semula video tu. Jadi pertunjukan yang kedua pula video tu dia makin okey, tapi masih ada banyak yang perlu di repair. Jadi saya tak sempat nak join mereka, menghabiskan penghasilan video corporate tu sebab dah habis internship masa tu. Okey, kecadangan pula meningkatkan sikap profesionalism dalam diri saya. Mungkin perlu lebih join pensyarah-pensyarah, buat apa, lebih perlu bertanya semua pensyarah. Tapi masa PKP, jadi ada beberapa orang pensyarah je yang datang dalam tu. Kemudian perlu perbanyakkan kursus ICT dalam KV ni, sebab saya tahu kalau kita buat satu kursus je, sekali je diorang datang kursus tu memang akan lupa. Diorang perlu hadir mesyuarat tu macam regular lah, sebab guru-guru yang sudah berumur dia kurang sikit, berdasarkan pemerhatian saya lah. Kemudian aktiviti yang saya buat di college vocational pula, saya join mesyuarat, which is first time. Mesyuarat perancangan, mendapat pengalaman dan dengan pensyarah ni mengenai perbincangan persediaan banjir, sebab KV ni kawasan dia sangat terdedah, terancam untuk banjir. Jadi memang betul lepas je saya habis intern tu banjir teruk. KV tu separuh kot banjir. Dia kena. Jadi masa diorang buat mesyuarat ni memang diorang settle dah barang-barang, peralatan makmal, semua benda penting semua dah angkut dah, bawa ke tingkat atas semua macam tu. Jadi diorang memang perfect lah diorang punya planning. Tak ada masalah. Okey, kemudian saya juga join dalam mesyuarat perancangan aktiviti yang diadakan pada tahun 2021. Masa tu adalah AJK yang telah dilantik tu, diorang pun bentang semua plan yang diorang nak buat pada tahun 2021. Kemudian saya juga join dalam penghasilan video corporate
Dalam tu ada dalam 3 atau 4 orang. Jadi sebabkan saya ada latar belakang dalam multimedia, masa degree saya multimedia kreatif, jadi saya pun dapatlah berkongsi idea. Kemudian saya tunjuk ajar mereka juga, kemudian pengarah pun sebenarnya lagi power daripada saya. Dia lebih tahu macam mana nak buat video copyright. Banyak idea daripada pengarah Hajar Najlah. Okey. Kemudian penghasilan video copyright ni ambil masa 2 minggu. Tu pun lebih saya habis pun diorang tak siap lagi. So saya rasa tahun diorang sambung balik. Sebabnya nak kumpul rakaman-rakaman tu agak susah, pelajar tak ada. Okey. Kemudian saya juga buat pamphlet. Hajar Najlah tu dia minta saya tolong buat pamphlet KVPT untuk dia bagi kalau ada pelawat datang KV dia nak masukkan ke pamphlet tu. Jadi saya buatkan lah. So masa tu saya berkomunikasi dengan KP program, ketua program, saya minta info semua tu. Kemudian dia bukan senang nak buat pamphlet untuk macam official ni, jadi kita kena minta approve lah. Banyak juga saya tukar-tukar design, tukar-tukar info. Okay, itu saja kita ke lampiran ini. Ini saya punya yang saya buat tu. Ini saya guna Adobe Illustrator. Masa buat ni satu je masalah gambar. Diorang tak ada gambar yang high quality. Jadi boleh nampaklah gambar dia macam pecah-pecah. Jadi saya terpaksa guna apa yang ada je lah. Macam seni kulinari ni okey lah gambar macam ni. Macam seni reka fashion kurang sikit, jadi saya terpaksa gabungkan gambar dia. Sebab dia tak ada gambar yang sesuai menunjukkan diorang tengah buat semua tu. Amali. Ini muka depan Cantik dia. lah. Ini Wow. simple punya lah. Okey, gambar SVM ni pun pecah-pecah. Okey, kemudian ini je lah yang hasilnya. Okey. Ini saya punya attendance, markah dan ini aktiviti saya semasa perakaman video copyright. Sebenarnya dia ada pelajar. Kami panggil. Oh, panggil. 2 orang buat brownies. Sikit je lah, 2 orang ni je lah. Sebenarnya kita kan dalam video copyright kita nak nampak ramai-ramai student kan tengah belajar. Tapi tak ada video tu, so terpaksa lah buat panggil ni. Ini guru Cikgu Riyad, dia lah yang editnya, tukang kameranya. Oh, dia boleh ni lah, dia boleh buat make yang mahal. Dia guna After Effects tak silap saya. Riyad bekas sekolah Kevi Tawau. Oh, kenal. Kenal lah Riyad. Dia orang Melaka kan, dia baru pindah sini bila tau? Baru 2020. Yes, dia pun baru juga. Nasib baik dia ni pandai sebab saya tengok cikgu-cikgu lain kurang. So mereka mengharapkan Cikgu Riyad ni. Ni cikgu maths. Yes, Science Cikgu Maths. Cikgu Maths kot. Jadi saya bekerjasama dengan Cikgu Riyad lah, banyak bekerjasama dengan dia. Lepas tu kalau nak boleh tengok ke kalau saya play video ni? Awak kena buka dan klik dia punya tu sound tu. Bukan full screen. Share, tutup dulu dan share video. Sekejap. Cuba. Video copyright ke? Video copyright tapi yang belum dimurnikan. Excited ni orang tengok. Hebat lah. Awak stop dulu share. Kejap. Share lagi. Jadi make sure awak klik sound tu. Kalau awak tak klik sound tu, dia tak keluar. Sound tak ada, doktor jangan risau. Sound tak ada? Sound tak ada sebab mute kan? Sebab video ni tak siap lagi. Okey, sekejap. Pakai Adobe juga? Dia guna After Effects dengan Adobe Premiere. Susahnya. Tak pernah
macam mana ni? Tak boleh buka. Dia dah Sekejap, convert 1 jadi minit. video ke masih dalam Premiere ni? Video. Saya tutup je apa yang tak penting. Kenapa dia jadi geramnya. Oh, okey, jap. Nampak tak? Ha, buat kena play lah. Ha, Okay. tapi ni belum dimurnikan. So, sound tak ada. Sound tak ada. Nanti gambar Sebabnya drone. video ni tak siap lagi. Jadi ni yang proses punya lah. Yang ni bukan yang saya ambil lah. Gambar drone ni. Yes. Nasib baik ada barang. Ini saya dah bagi komen dah dekat Cikgu Riyad tu. Pemilihan warna dia tak sesuai, background pun tak sesuai. Kalau bahagian ni sebenarnya saya dah komen juga, tapi cikgu lain tu degil. Jadi dia nak juga tunjuk macam ni. Sebenarnya saya tak setuju dengan idea ni. Tapi apakan daya seorang pelajar intern. Macam tak sesuai pula. Sepatutnya dia ambil satu scene je, tak payah nak tunjuk banyak-banyak kali macam ni. Terlalu banyak. Yes, dia fokus dekat pelajar ni sangat. Sebab kita nak fokus dekat program kan. Tak apa, nanti jadi pensyarah. Ha. Pensyarah KB. Memang video dia lag. Tak, okey je. Sebab ni dekat Zoom je. Oh, dia Maybe macam- lah. Macam slow sikit. Yes. Gambar okey tapi dia punya time tu lama sangat. Betul. Satu segmen tu dia sekejap je dalam dia 3 saat je. Gambar dia punya angle tu semua okey. Ada part yang okey, ada part yang dia kena kurangkan sebenarnya. Macam ni okey, sekejap je. Kan? Betul, Sekejap setuju. je. Lepas tu yang Kena lain banyak- tu kena macam banyak scene tak lah. penting sangat. Ni macam berapa kali nak ulang. Tapi benda-benda tu saya dah bagi tahu dah dekat Cikgu Riyad tu. Tak tahulah dia buat macam mana yang latest punya. Riyad ke yang edit? Yes, Cikgu Riyad yang edit. Tapi dia pun ikut arahan juga. Ada seorang cikgu tu dia macam nak masuk semuanya. Dia masuk banyak benda. Macam tak pernah dengar pula kan apa KV apa tadi? Putri. PRT Puteri. PRT Putri. Itu saja. Baru tahu kewujudan dia. Okey. Apa tahu macam ni. Aku Itu tahu saja lah. dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Tadi projek awak tu yang buat video ni apa nama? Projek khusus pemudahcaraan. Macam mana?
dalam talian. Khusus Khusus pengacaraan talian. dalam Pengajar dia semua dah kena pastilah dia punya. pengajar dia saya jemput daripada UTHM. Pensyarah saya masa degree dulu, multimedia. Jadi khusus kos pun memang kos pendidikan teknikal vocational. Daripada education apa? Encik Kamarudin. Encik Usuluddin. Encik Usuluddin. Yes. Doktor kenal ke? Fakulti seni rekod teknologi Pendidikan vocational. Okay, nampak ada ni lah, nampak dia relevan dengan masalah isu yang dibangkitkan. Ya, itu isu yang paling penting saya ingat sekarang ni sebab semua orang satu Malaysia menghadapi perkara yang sama. Masalah yang sama, ya. Okay, ada apa-apa soalan nak daripada yang lain? Tak ada doktor, cuma menarik lah. Okay. Sebab dia banyak terlibat secara langsung. Walaupun Aida belum posting kan di tempat tu, tapi macam banyak yang Aida terlibat lah, menyumbang. Kalau video tu Ya, itu ada storyboard ni kan? Oh, dia ada buat storyboard. Saya nak cadangkan tapi diorang tak nak buat sebab nak cepat. Jadi saya cadangkan storyline je. Masa mesyuarat tu saya cadangkan kita buat storyline. Jadi buat storyline je lah. List apa yang scene mana, storyboard dah sebab dah. nampak ada bercampur-campur tadi. Ada yang Yes. facility, kejap ada pasal student, jadi dia nampak dia Susah. tak teratur lah. Yes. Saya tak tahu lah kalau mungkin lepas ni dia dah improve ke tak tahu. Diharapkan macam tu. Okey, saya rasa itu saja pada saya. Apa? Terima kasih doktor. Okey, terima kasih. Makan full doktor. Kita dah habis ke ni? Dah habis. Dah habis dah. Okay. Ambil gambar lah dulu. Lala, buka. Ambil Ambil gambar dulu. Dari mana ni? Okay, gambar. 1, 2, 3. Walaupun tengah driving. Dari mana ni? Okay dah. Sekolah doktor. Kelas saya pukul 10. Kenapa awak tak lihat daripada sekolah tadi? Tak ada line kat sekolah. Sekolah saya buruk. Jadi video ni mau hantar mana lah? Doktor link video link Google Drive ya doktor. Nanti saya tunjuk. Okey, terima kasih doktor. Sekejap saya ambil gambar. Terima kasih doktor. Ambil gambar. Dia dah ambil gambar dah tadi. Okey. 1, 2, 3. Okey. Doktor markah exam macam mana doktor? Nanti tanda ke pejabat terus lah. Okey doktor. Terima kasih doktor bagi A. Tak boleh cakap apa-apa lagi. Dah tahu dah tu. Okey doktor. Kalau tak ada apa-apa, terima kasih. Terima kasih. Okey. Ya doktor. Assalamualaikum. Tiba-tiba. Oh.